Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Athir bin Basir dan insya-Allah hari ini saya akan membentangkan satu lagi kajian saya yang bertajuk Ketepatan Seni Kreativiti Sastra Islam dalam tema filem seram Dabei Deposition 2013. Kita dah maklum dah pada hari ini, sehingga hari ini filem seram yang mengandungi ataupun dimasukkan unsur-unsur Islam, sebagai contoh adanya ruqyah yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, adanya watak agamawan, imam, ustaz dan sebagainya, dia telah dilihat menjadi satu trend, terutamanya di kalangan pengarah filem di negara-negara Islam, sebagai contoh di Turki ataupun di Timur Tengah seperti di Mesir, di Arab Saudi dan sebagainya, bahkan juga di negara Asia Tenggara seperti negara kita Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun kita lihat pada peringkat awal, filem seram ini telah menerima kecaman pada awalnya, sebagai contoh kecaman daripada golongan profesional seperti mantan Perdana Menteri kita Tuan Dr. Mahathir, dan juga daripada agamawan seperti mufti dan sebagainya, disebabkan ia menyerang akidah umat Islam dengan khurafat, tahyul dan sebagainya. Bahkan juga dikatakan akan membawa kepada kemunduran masyarakat. Namun seiring dengan perubahan zaman, kita lihat fokus filem seram telah berubah daripada asalnya pemfokusan kepada wajah hantu ataupun entiti paranormal yang seram, makeup dan sebagainya, ataupun kepada hanya babak jump scare, tapi seiring dengan zaman berubah dengan kekuatan plot dan ataupun tema, sehinggalah membawa kepada kemasukan elemen-elemen Islam dan sebagainya. Dan juga bahkan filem ini disambut baik sehingga membawa kepada adanya kelangsungan seperti sequel, adanya lanjutan filem, siri dan sebagainya. Contoh kita lihat di Turki adanya 2 filem yang besar, iaitu contohnya filem Dabei yang ada pun 6 siri, filem Sicin yang juga ada 6 siri. Bahkan kita di Malaysia telah berjaya menghasilkan lanjutan filem seperti siri filem Munafik, di mana yang akan menemui filem yang ketiga. Walau bagaimanapun, meskipun dalam filem seram ini adanya unsur-unsur Islam dan juga elemen yang berkaitan dengannya, namun dia bukanlah satu kayu pokok yang tepat untuk kita katakan, yes, ini adalah naskah filem seram Islam. Sebab apa? Kerana dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Muhammad Muhaimin dan juga Rosmawati, di mana mereka berdua mengkaji filem Munafik, dan juga pensyarah saya Dr. Muhammad Adi Amza mengkaji filem Pendongeng Agama, di mana mereka melihat meskipun filem seram ini adanya elemen-elemen Islam, namun terkandung juga dalamnya perkara-perkara yang berlawanan, sebagai contoh percampuran bukan mahram dan juga adegan-adegan memuja dan sebagainya. Okey, kita lihat latar belakang kajian di mana filem Dabei Deposition ini merupakan siri filem yang keempat, di mana diarahkan oleh Hasan Karakadab dan ditayangkan pada 2 Ogos 2013. Filem ini dia ada 2 nama. Satu nama lain adalah Dabei Curse of the Jinn. Dabei Deposition bermaksud Dabei, sumpahan, dan juga Curse of the Jinn, sumpahan jin, menunjukkan kedua tajuk filem ini bertepatan dengan tema ataupun konsep filem ini. Okey, kita lihat pada plot permulaan dibawa oleh Dr. Ebru, watak utama, iaitu seorang pakar psikologis tidak percaya kepada jin, lalu mencabar doktor ataupun mencabar Hoka Faruk, okey, di mana Hoka Faruk berkebolehan dalam bidang rasukan ini. Jadi cabaran itu untuk menyelesaikan Kubra yang telah terkena sihir janin, di mana disumpah sejak dalam kandungan dan dirasuk oleh jin berbangsa Suzula yang bernama Sari. Kemudian dalam klimaks kita didedahkan bahawa hakikat sebenar sumpahan tersebut disebabkan perbuatan ayah mereka berdua, iaitu Bilal, ayah kepada Kubra, dan juga Ramzi, ayah kepada Ebru, di mana mereka berdua telah membunuh Jin Sari setelah Jin Sari itu membantu mencari harta karun. Kemudian kita lihat pada penutup, keseluruhan filem ini merupakan komplot Rafika, ibu Kubra, dan juga Esra, kakak Kubra, untuk mengumikan Ebru sebagai gantian badannya. Dan juga kita lihat kekalahan Faruk, di mana Faruk telah cedera parah, okey, akibat dicederakan oleh Rafika dan Esra, dan akhirnya berakhir dengan penutup yang sadis, di mana tidak ketahui bagaimanakah nasib Ebru di akhirnya. Jadi filem ini dipilih dan dilakukan berdasarkan purposive sampling, kaedah pensampilan bertujuan, dan filem ini dipilih kerana dia merupakan filem seram yang mengandungi unsur Islam. Okey, jadi filem ini berdurasi selama 2 jam 14 minit dan saya telah menontonnya sebanyak 3 kali untuk kajian. Jadi saya pilih mengenapasi 3 tema, iaitu tema yang pertama, manusia lebih jahat daripada jin. Tema yang kedua, kasih sayang yang membawa dengki dan dendam. Dan tema yang ketiga, kesilapan yang tidak boleh dibaiki. Jadi salah satu kritikan, dasar kritikan daripada Muhammad Qutub setelah saya pilih, iaitu As-Sidqul Fanni fil Ibda'il Adabil Islami,
iaitu ketepatan seni dalam aktiviti sastra Islam, dan telah saya simpulkan dan huraiankan bersama sokongan daripada Al-Quran dan juga hadis daripada Sahih Bukhari dan juga hadis daripada sunan yang berkaitan sekiranya perlu. Kita lihat perbincangan, iaitu tema yang pertama, manusia lebih jahat daripada jin. Kita lihat apakah yang membawa kepada sumpahan jin suzla. Disebabkan perbuatan Bilal dan Ramzi yang membunuh Sari. Setelah Sari itu membantu mereka berdua mencari harta karun sehingga membuatkan mereka daripada miskin menjadi kaya, kemudian mereka bunuh. Maka kita lihat daripada satu sudut pandang, ini merupakan satu balasan dendam. Kenapa? Atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tadi. Okey. Dan sebagai balasan, jin itu mengambil tubuh Kubra, okey, merasuki Kubra sekian lama, okey, menunjukkan bahawa itulah balasan. Kerana apa? Kalau manusia ataupun Bilal dan Ramzi tidak buat begitu, mestilah jin sudah tidak akan bertindak begitu. Menunjukkan bahawa apabila manusia mahu membuat kejahatan, mereka akan lebih jahat daripada syaitan. Kita biasa dengar seperti orang kata apa? Sejahat-jahat iblis, tidak pernah ada iblis mengaku Tuhan, merujuk kepada perbuatan Firaun. Hakikatnya perkara ini tidak benar. Kerana apa? Kerana Allah SWT telah memulakan manusia. Sebenarnya firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-70, walaqad karamna bani Adam, di mana Allah telah memuliakan, sesungguhnya memuliakan Bani Adam, iaitu manusia. Dan wafaddalnahum ala kathirin, dan mereka telah memuliakan, mengangkat darjat mereka ala kathirin, terhadap semua makhluk. Okey, menunjukkan bahawa kejahatan yang dilakukan oleh Bilal dan Ramzi hatta kepada Firaun sekalipun merupakan kejayaan iblis. Kerana itulah hasutan iblis dan juga konco-konconya iaitu syaitan, merupakan sebab kenapakah kita perlu memusuhi iblis, kerana dia adalah musuh yang nyata. Okey. Tema yang kedua, kasih sayang yang membawa dengki dan dendam. Kita lihat, mengapakah perbuatan Rafiqah dan Esra tegar sanggup mengembumikan Ebru hidup-hidup? Kenapa? Kerana ia didasari oleh kasih sayang. Kerana Rafiqah dan Esra tidak tahan melihat ahli keluarga mereka. Rafiqah tidak tahan melihat Kubra, anaknya, menderita sekian lama. Esra tidak tahan melihat adiknya menderita sekian lama. Maka atas dasar itulah, kasih sayang itu membawa kepada dengki kepada Ebru yang boleh hidup senang. Sedangkan perbuatan ini perbuatan kesalahan daripada ayah mereka berdua, daripada Bilal, ayah Kubra, dan juga daripada Ramzi, ayah Ebru. Maka seharusnya Ebru pun sendiri perlu menghadapi apa yang Kubra merasa. Tapi tidak. Okey, dengki. Kerana apa? Ebru telah hidup senang, hidup kaya raya, berjaya menjadi doktor, sedangkan Kubra menderita bertahun-tahun. Okey. Meskipun begitu, kita lihat walaupun kejahatan ataupun perbuatan buruk yang Rafiqah dan Esra buat ini didasari sebab apa? Didasari sebab kasih sayang. Tapi perbuatan ini bukanlah perkara yang baik, tidak diiktiraf dalam Islam. Kerana apa? Kerana niat yang baik tidak menghalalkan cara. Kita lihat bagaimana dalam hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, di mana setiap niat itu berdasarkan kepada amal kita. Okey, sebab amal berdasarkan pada niat kita. Di mana Dr. Al-Qurtubi mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Al-Halal wal-Haram fil Islam, di mana Dr. Yusuf Al-Qurtubi menekankan secara langsung bahawa Islam tidak mengiktiraf niat menghalalkan cara. Al-ghayah tabaru al-wasilah ghairu makbulah fil Islam, tidak diterima dalam Islam. Oleh sebab itu, walau sejauh mana pun filem ini cuba memaparkan bahawa tema perbuatan jahat itu ada kebaikannya, ada sebab yang baik, tetapi tetap Islam mengharamkan segala perbuatan yang haram meskipun terselindung dibaluti dengan niat yang indah dan halal. Okey, kita lihat bagaimanakah dengan tema yang terakhir, kesilapan yang tidak boleh dibaiki. Kita lihat di penghujung filem ini, Rafiqah dan Esra mengebumikan Ebru secara hidup-hidup. Kerana apa? Kerana seolah-olah tidak ada cara lain untuk mengatasi ataupun untuk membaiki kesilapan yang telah dilakukan oleh Bilal dan Ramzi, di mana Kubra telah dirasuki. Maka tiada cara lain untuk mengubati Kubra, mengeluarkan jin yang merasuki badan Kubra, melainkan dengan menggantikan tubuh Ebru dengan tubuh Kubra. Dan kita lihat di penghujungnya, maka perlahan-lahan jin sudah itu mula naik ke badan Kubra, ke badan Ebru. Maka kita lihat, adakah ini satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini? Maka hakikatnya benda itu adalah mustahil. Kerana apa? Kerana insya-Allah pasti perkara ataupun penyakit yang dihadapi oleh Kubra ini ada bersamanya penyakit. Kerana Nabi SAW telah bersabda, okey, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa, di mana setiap penyakit yang Allah turunkan pasti bersamanya syifa.
kita lihat dulu corona ataupun COVID-19, di mana bila dia melanda pada peringkat awal, kita sendiri tidak menjumpai ubatnya di mana. Tapi alhamdulillah telah adanya penciptaan vaksin. Okey. Bahkan juga perbuatan Rafiqah dan Esra mengorbankan Ebro pada Jin Susala. Kita lihat perkara ini adalah perkara yang haram. Kenapa? Untuk menebusi nyawa Kubra, maka perlu ditawarkan kepada Jin Susala nyawa yang lain pula. Okey. Di mana Nabi SAW bersabda dalam Sunan Abi Dawud, Nabi berkata apa? Wala tadau biharamin. Maka janganlah kamu berubat dengan perkara yang haram. Sudah pastilah untuk menukar nyawa dengan nyawa demi menyelamatkan Kubra yang dilihat sebagai satunya cara-cara merupakan benda yang sangat mustahil dan haram. Okey. Dan satu sudut pandang yang lain pula, kita lihat kesilapan bila dalam masjid ini telah dapat diselesaikan langsung. Meskipun adanya Farouk, Wakaf Farouk yang pakar dalam bidang rasukan untuk menyelesaikan masalah ini, tak dapat juga untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya filem ini berakhir dengan kekalahan Farouk. Telah dicederakan dengan teruk sehingga menghidap amnesia, lupa segala apa yang berlaku. Dan juga nasib Ebro yang tidak ketahui. Maka kita lihat seolah-olah seperti kekalahan telah menang di akhirnya, meskipun adanya benda yang baik ataupun hak. Sedangkan setiap benda yang hak pasti akan menang di akhirnya, meskipun sekuat mana batil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Maka apabila datangnya hak, maka akan runtuhlah kebatilan. Kerana apa? Kerana batil itu bersifat kana zahuqa, bersifat akan rosak dan musnah akhirnya. Oleh itu tema kesilapan ini ataupun tema kejahatan akan menang di akhirnya, kemenangan akan kalah, kita perlu elakkan. Sebab apa? Sebab dia akan menyampaikan kefahaman yang salah kepada para penonton Muslim khususnya. Di mana apa? Di mana mereka melihat sekuat mana jin kuat, tidak dapat dikalahkan, akan sentiasa akan kalah kita yang Islam ini. Tidak ada ubat untuk diselesaikan. Maka tema ini perlu dielakkan. Maka rumusannya adalah kita lihat filem Dabbe Deposit ini adanya pengajaran, adanya nilai murni. Okey, sebab apa? Kita lihat ada beberapa seolah-olah disampaikan kritikan sosial terhadap masyarakat Turki. Sebagai contoh, mereka suka amalkan ilmu hitam, sihir dan sebagainya. Okey. Bahkan kita lihat babak dakwah daripada Wakaf Farouk, di mana Wakaf Farouk menyeru kepada orang-orang tempatan jauhi sihir, jauhi mantra, jauhi ilmu hitam. Kerana apa? Membawa kepada keburukan. Kita lihat dia merupakan satu kriteria untuk menjadi satu daripada filem nakal filem Islam. Sebab apa? Adanya unsur dakwah, adanya unsur penyayatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, wujudan tiga tema tadi, kita lihat tiga tema tadi telah dia bertentangan dengan konsep ketepatan seni dalam kreativitas Islam. Okey, bahkan dia juga berpotensi akan menyebarkan fahaman yang salah. Penonton akan salah faham. Oh, akan kekalahan akan tetap menang di akhirnya. Kebaikan lemah dan sebagainya. Okey. Bahkan kehadiran tiga-tiga tema ini, selain dia mengeluarkan ataupun selain dia menyebarkan fahaman yang salah, bahkan dia juga berpotensi akan mengeluarkan filem tersebut daripada naskah filem sastra Islam. Oleh sebab itu, mana-mana pengarah Muslim yang mahu membuat filem seram yang adanya unsur Islam perlu berhati-hati agar jangan elakkan ketika-ketika tema ini, agar sebuah filem seram Islam yang terbaik dapat dibuat berdasarkan pendapat Naim Ahmad yang menyatakan perkara hak dan batil tidak perlu ataupun tidak boleh dicampurkan. Jadi itu saja daripada saya, dan insya-Allah saya jemput untuk semua untuk like dan juga share dan juga subscribe saya punya video YouTube saya, di mana saya buat channel YouTube yang khas mensyarahkan tentang filem Islam ataupun khususnya pada filem seram. Dan untuk filem Dabbe Deposit ini, saya telah membuat satu bicara santai bedah filem, membedahkan dengan lebih detail, dengan lebih khusus tentang kebaikan dan juga keburukan filem ini. Terima kasih atas segalanya, dan saya mengalukan pandangan dan juga perkongsian. Dan boleh email saya di atrabasi@gmail.com. Dan itu saja. Pastikan filem seram itu yang bersukan Islam, betul konsepnya, betul moralnya, okey, dan pastikan dia tepat dengan seni kreativiti sastra Islam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.